Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Akan muncul fitnah-fitnah. Di pintu-pintunya akan ada para pendakwah yang menyeru ke neraka. Mati dalam keadaan memeluk airat batang pokok jauh lebih baik bagimu daripada mengikuti walau seorang pun daripada mereka. Saksikan huraian hadis dan dua pembatal keislaman yang telah dibincangkan dalam 3 bahagian sebelum ini. Sekarang mari kita teruskan. Sungguh, mereka yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan berada di dalam Jahannam untuk kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kami berlepas diri sepenuhnya daripadamu dan apa-apa sahaja yang kalian sembah selain Allah. Kami menolak kalian. Telah pun nyata di antara kami dan kalian adanya permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Sehinggalah kalian beriman kepada Allah sahaja. Pembatal keislaman yang ketiga ialah tidak mengkafirkan orang kafir. Sesiapa yang tidak mengkafirkan kuffar atau meragui kekafiran mereka atau menganggap agama mereka sebagai sah atau benar, dia sudah pun jatuh kafir. Kuffar yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang tidak diragui lagi kekafiran mereka seperti penganut agama Yahudi, Kristen, Hindu, dan Buddha. Juga ideologi seperti atheist dan agnostik, serta kumpulan-kumpulan yang mendakwa diri mereka sebagai Muslim, tetapi telah diisytiharkan kafir oleh majoriti ulama seperti Qadiani, Bahai, Batiniyah, dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun, mereka yang kekafirannya menjadi perselisihan pandangan sesama ulama Ahlus Sunnah tidak termasuk dalam pembatal keislaman ini. Antara permasalahan yang tidak mendapat kesepakatan adalah mereka yang meninggalkan solat 5 waktu tanpa menafikan kewajipannya. Oleh itu, orang-orang Islam yang berpendapat bahawa mereka itu tidak kafir, tidaklah jatuh kafir kerana tidak mengkafirkan mereka. Perlu diingat bahawa terdapat 3 bentuk dalam pembatal keislaman ini. Seseorang mungkin melakukan salah satu daripadanya atau 2, atau ketiga-tiganya sekali. Perbincangan ini bukan sahaja sebagai peringatan agar kita tidak melakukannya, malahan sebagai perlindungan daripada pengaruh golongan yang sesat dan memperdaya, terutamanya mereka yang berpegang kepada ideologi pluralism. Bentuk yang pertama adalah tidak mengkafirkan. Mereka yang tidak mengkafirkan orang kafir dengan jelas sekali telah menolak banyak ayat Quran, dan salah satunya adalah seperti ayat 6 surah Al-Bayyinah yang dibacakan awal tadi. Para ulama telah bersepakat bahawa sesiapa yang menolak, walaupun hanya 1 ayat suci Allah, telah pun menjadi kafir. Selain itu, mereka juga telah menolak hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sesiapa yang menolak hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja setelah ilmu sampai kepadanya, syahadahnya sudah pun terbatal. Tidak ada orang beriman atau orang Islam yang akan berselisih dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang kedua adalah meragui kekafiran orang kafir. Sebelum kita melanjutkan, barangkali ada yang agak sukar untuk membezakan antara syak atau ragu-ragu dan was-was atau bisikan syaitan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu di dalam kitab syarahnya tentang topik ini memberikan sebuah penerangan yang baik dan jelas. Beliau berkata, ragu-ragu itu berbeza daripada was-was. Ragu-ragu adalah perbuatan hati orang itu sendiri. Manakala was-was pula adalah sesuatu yang dilontarkan oleh syaitan ke dalam hati. Maka, ia adalah sesuatu yang luaran dan hanya mengaburi kepastian. Sedangkan ragu-ragu adalah perbuatan dalaman hati. Dan sifat ragu-ragu itu membatalkan kepastian sehingga tidak akan wujud keyakinan bersama-sama dengan keraguan. Apabila seseorang berkata, orang yang mempercayai bahawa Isa itu anak Tuhan tidaklah kafir kerana dia menyembah Tuhan yang sama dengan kita juga, dia tidak mengkafirkan. Dan apabila seseorang berkata, orang yang mempercayai bahawa Isa itu anak Tuhan, aku tidak mahu berkata apa-apa tentang mereka. Aku tidak pasti, barangkali kafir, barangkali tidak, dia meragui.
dan keraguan adalah rasa berat untuk meyakini. Jumhur ulama mengatakan bahawa orang seperti itu sudah pun murtad. Ini kerana dia meragui apa yang telah diisytiharkan oleh Tuhannya sendiri di dalam Kitabullah dan tidak meyakini hukum nabinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tetap jatuh kafir meskipun keraguannya itu hanya tersimpan di dalam hati tanpa melahirkannya. Selain kepura-puraan dan kekufuran, keraguan adalah penyakit hati munafik akbar, sebagaimana tafsir ayat 10 surah Al-Baqarah, ayat 110 surah At-Taubah, ayat 50 surah An-Nur, dan lain-lain lagi. Dan ragu-ragu bukanlah antara sifat orang beriman, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat 15 surah Al-Hujurat. Orang-orang yang benar-benar beriman hanyalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi. Bentuk yang ketiga adalah mengesahkan dan membenarkan agama orang kafir. Orang yang berkata, semua orang sebenarnya menyembah Allah, cuma dengan cara masing-masing sahaja. Akhirnya, kita semua akan masuk syurga juga, atau semua agama sebenarnya menuju Tuhan yang satu. Oleh itu, semua agama harus bersatu, adalah jauh lebih parah, malah lebih berbahaya daripada orang kafir itu sendiri, kerana mereka membuka jalan kepada orang Islam yang lain untuk turut sama-sama murtad, membuka ruang untuk memilih agama selain Islam, dan meninggalkan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Firman Allah Azza wa Jal dalam ayat 85 surah Ali Imran. Sesiapa yang mencari agama selain Islam, ia tidak akan diterima daripadanya. Dan di akhirat nanti, dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 4 surah Al-Mumtahanah di awal topik ini telah menceritakan bagaimana pendirian orang-orang beriman terhadap kepercayaan orang-orang kafir. Apabila seseorang benar-benar yakin bahawa Islam sahaja satu-satunya kebenaran, dia tidak akan menerima lagi yang lain. Dia tidak akan takut untuk berkata, hanya Islam sahaja yang benar, yang lain semuanya salah. Malah tidak akan berkompromi dalam soal akidah, dan tidak ada kecintaan kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah. Tidaklah seseorang enggan mengkafirkan orang kafir, ragu-ragu terhadap kekafiran mereka, dan membenarkan agama mereka, melainkan orang yang memiliki hati yang kafir juga. Berbicara tentang mengkafirkan, kita harus sadar bahawa ia adalah suatu perkara yang sangat serius. Oleh itu, kita harus tahu garis panduannya agar kita tidak terjerumus melakukan kesilapan yang akan merugikan diri sendiri dan memecah belahkan umat ini. Ia adalah perkara yang harus dilakukan dengan penuh berhati-hati. Dalam Sahih Al-Bukhari 6104, Abdullah bin Umar radhiyallahu anh meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa jika seseorang menuduh saudara seagamanya kafir, ia akan jatuh kepada salah seorang di antara mereka. Dalam riwayat lain, baginda mengatakan, jika tidak, kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Sehubungan itu, butir paling dasar yang perlu sentiasa diambil peringatan adalah hanya Allah dan Rasul-Nya sahaja yang berhak untuk mengkafirkan. Ini bermakna seorang Muslim tidak boleh dengan sewenang-wenangnya dituduh kafir kecuali hanya setelah Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan dan membuktikan bahawa dia jatuh kafir. Perkara ini tidak boleh diambil mudah kerana jika yang dituduh tidak bersalah, orang yang menuduh telah berbohong atas nama Allah, berbohong tentang yang dituduh. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW tadi, yang menuduh itu sendiri boleh jatuh kafir. Antara keadaan yang harus diambil kira adalah orang yang dituduh itu mestilah sedar akan pelanggaran yang menyebabkan dia jatuh kafir. Ini berdasarkan ayat-ayat Quran seperti ayat 115 surah An-Nisa dan ayat 115 surah At-Taubah yang menunjukkan seseorang hanya dianggap salah setelah dia mendapat petunjuk yang jelas. Justru, para ulama mengatakan orang yang meninggalkan amal-amal yang wajib tidak sepatutnya dihukum kafir, terutamanya jika dia baru memeluk Islam, sehinggalah penerangan diberikan kepadanya. Selain itu, seseorang juga tidak boleh dituduh kafir apabila dia melakukan penilaian yang tidak disengajakan. Sebagai contoh, dia melakukannya dalam keadaan dipaksa,
sebagaimana penjelasan ayat 106 surah An-Nahl. Contoh yang lain adalah apabila dia melakukannya dalam keadaan fikiran yang tidak jelas, sehingga dia tidak sadar apa yang telah dikatakannya. Ini dapat dilihat melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim 2747, di mana dalam keadaan terlalu gembira, seseorang telah berkata sesuatu yang boleh menyebabkan dia jatuh kafir, tetapi dia tidak sengaja. Contoh seterusnya adalah apabila dia tersalah tafsir, sebagaimana keterangan ayat 5 surah Al-Ahzab. Orang awam dan para penuntut ilmu, terutamanya mereka yang masih di peringkat permulaan, dinasihatkan agar tidak mudah untuk mengkafirkan atau terlibat dalam kancah kafir mengkafirkan. Sebaliknya, berikan tumpuan pada pencarian ilmu bermanfaat yang mengukuhkan langkah di jalan yang lurus dan membawa kebahagiaan di hari akhirat. Bersambung, insya Allah.